Ini kita nak berbincang tentang kos sara hidup yang makin naik kan. Dan kita semua tahulah, saya rasa tak perlu cakap kenapa tentang kos sara hidup yang memang makin mendadak dan sebagainya. Jadi saya nak terus bertanya kepada Anthony. Hari tu saya rasa 2 hari lepas Anthony ada pergi ke pasar di Kuala Lumpur dan ada berjumpa dengan para peniaga di situ. Apa yang mereka maklumkan pada Anthony? Kebanyakannya peniaga memberikan maklum balas yang sama lah. Bekalan terputus, mereka tak dapat. Rata-ratanya kita banyak peniaga ayam pada hari itu, dan rata-ratanya sama juga maklum balas, iaitu bekalan tak cukup, bekalan terputus. Bekalan berkurangan lebih daripada 50%. Ini bukan sahaja menyebabkan mereka terjejas dari segi pendapatan, dan mereka juga menghadapi tekanan yang besar daripada pelanggan mereka. Sebab pelanggan datang pasar tapi tak dapat beli bekalan. Dan juga mereka ini, kalau peniaga di pasar umpamanya, mereka juga mengedarkan ayam-ayam ini kepada kedai-kedai makanan. Umpamanya nasi lemak, kedai nasi lemak, gerai jual ayam goreng dan sebagainya. Jadi tanpa bekalan, mereka tak dapat serahkan bekalan ini kepada pelanggan-pelanggan mereka. Sudah jadi tentu banyak tekanan dihadapi oleh mereka. Dan dari segi harga, dia kata harga memang dah meningkat. Walaupun ada harga siling RM8.90 sekilogram, tapi rata-ratanya pada semalam dijual pada RM11. Jadi ini sesuatu yang memang berlaku lah di lapangan. Saya rasa, dan mereka kata memang tak boleh buat apa-apa sebab dia punya harga datang begitu. Dan sudah tentulah mereka juga explain kepada pelanggan bahawa itulah harga asal mereka datang. Mereka takkan nak jual kalau RM8.90, mereka rugi sendiri. Jadi itu sesuatu yang menjadi masalah yang saya rasa orang ramai yang pergi ke pasar, terutamanya suri rumah, mereka dah tahulah bahawa kenaikan harga barang ini bukannya sedikit, bukannya fenomena baru. Ini dah berlaku lama. Dan ini tak boleh disorok-sorok lagi. Tak boleh dielakkan, tak boleh diberikan kenyataan oleh menteri kononnya kadar inflasi dalam negara masih terkawal. Masih hanya naik 2%, masih terkawal. Ini antara dua darjat lah. Ini antara yang berada di atas kayangan dan antara di lapangan itu. Kalau buat kenyataan seperti itu, maksudnya anda tak faham apa yang berlaku kepada rakyat biasa. Dan jadi memang itu tadi 2 hari lepas Anthony pergi ke pasar di Kuala Lumpur. Tapi fenomena ini atau apa yang berlaku di seluruh negara Saya rasa dia memang berlaku kalau kita lihat laporan-laporan media. Banyak negeri. Kecuali di Sabah Sarawak, saya mendapat maklum balas ke Sabah Sarawak tak ada masalah sebegitulah. Mungkin mereka ada tenakan-tenakan mereka sendiri, ladang-ladang yang dapat menampung permintaan di Sabah dan Sarawak. Tetapi di Semenanjung rata-ratanya hampir setiap negeri menghadapi masalah, daripada Johor sampailah ke Perlis. Ada masalah sebegitu. Dan saya kata kalau di ibu kota pun bekalan tak cukup, apatah lagi di negeri-negeri yang lebih jauh daripada ibu kota. Betul. Di kawasan-kawasan yang terpencil, di kawasan luar bandar, lagi dah teruk bekalannya. Sebab bekalan nak sampai ke sana ada lagi tambahan kos pengangkutan. Betul. Jadi itu saya rasa masalah yang besar dari segi kehidupan rakyat. Okey, kita tahu sekarang masalah dia, tapi apa sebenarnya punca masalah atau krisis ini berlaku? Masalah, saya rasa ini kita pun dapat feedback lah. Saya pun bergantung kepada feedback daripada penternak, daripada peniaga-peniaga, dan rata-ratanya memberikan maklum balas bahawa antara masalahnya ialah harga dedak ayam itu melambung naik. Melambung naik menjadikan kos pengeluaran ayam itu meningkat dengan begitu mendadak. Kos dedak ini antaranya sebab dia bergantung kepada bijirin, kepada jagung, dan tanaman jagung bijirin ini pengeluaran yang besarnya di Ukraine. Okey. Dan sebab Ukraine diserang oleh Rusia, maka bekalan daripada Ukraine itu dah terputus lah. Dia tak dapat keluarkan bekalan mereka. Jadi apabila bekalan daripada Ukraine itu terputus, maka ia menggugat bekalan di seluruh dunia. Kita tak beli daripada Ukraine. Tapi oleh kerana Ukraine punya bekalan terputus, maka bekalan di seluruh dunia juga berkurangan. Dan apabila berkurangan, harganya melambung. Apabila harga melambung,
kita punya penternak ayam nak beli dedak itu dah lebih tinggi lah. Betul. Harganya, kosnya lebih tinggi. Apabila kos dedak lebih tinggi, kos pengeluaran ayam itu tinggi. Jadi ada yang kata terpaksa mereka cut output mereka. Mereka mengurangkan output, mengurangkan pengeluaran mereka untuk supaya mengurangkan kerugian mereka. Jadi itu antara punca. Dan kerajaan kata masalah dedak mereka bagi subsidi. Mereka bagi subsidi kepada penternak setiap ekor ayam 6%. Kalau lihat balik, saya lihat balik berita-berita 6% ya. Lepas tu Menteri Pertanian kata oh bukan 6%, dah tambah 8% lagi, RM1.4%. Tapi masalahnya apa yang dijanjikan itu tak sampai ke bawah. Dia sendiri katakan, semalam Perdana Menteri sendiri katakan, kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak 700 juta. Betul. 720 juta untuk memberikan subsidi kepada penternak ayam. Tetapi yang disalurkan setakat ini hanya 50 juta. 50 juta sahaja. Tak sampai 10%. Jadi ini balik-balik kepada masalah efisiensi. Masalah pentadbiran kita, masalah birokrasi dalam pentadbiran kerajaan yang menyebabkan subsidi itu belum turun kepada penternak. Dan apabila penternak tak dapat subsidi ini, mungkin ni wang pusingan mereka, modal pusingan mereka ini terjejas. Betul. Jadi ini menyebabkan, semualah faktor-faktor ini menyebabkan bahawa pengeluaran berkurangan. Itu yang menyebabkan masalah berlaku. Jadi respons kerajaan kata, oh kita ambil beberapa langkah drastik. Kita larang ekspor. Tapi kalau lihat balik, betul ke larang ekspor itu boleh menyelesaikan masalah ni? Yalah, dia orang kata sekarang domestik pun tak cukup, patutlah ekspor, jangan bagi. Jangan bagi ekspor. Tapi angka yang dia bagi itu, saya pun tertanya-tanya. Ekspor ayam yang dinyatakan oleh pihak kerajaan sekarang ni 3.6 juta ekor sebulan. Bukan ekspor sehari. Ekspor keluar. Sebulan. Kalau tak silap saya baca apa yang dinyatakan, ekspor tu 3.6 juta ekor ayam sebulan. Maksudnya sehari 120,000 je. Kalau ikutlah apa yang dilaporkan. Tapi permintaan dan keperluan dalam negara sehari 10 juta. 8 hingga 10 juta ekor. Jadi walaupun tak ekspor itu, you tak boleh solve walaupun sehari punya bekalan. Betul. Jadi itu yang saya katakan, adakah langkah seperti ini boleh menyelesaikan masalah? Dia mungkin langkah yang nampak berani lah, nampak gah. Sampai ada satu berita saya lihat dalam laporan media, ini hero datanglah. Hero ni Perdana Menteri Ismail Sabri ni jadi hero lah. Macam ada masalah besar, hero dah sampai lah. Berani buat. Tapi betul ke keputusan tu yang betul-betul dapat menyelesaikan masalah? Adakah itu punca masalah yang besar yang boleh diselesaikan hanya dengan satu tindakan sebegitu? Jadi itu persoalan yang kita nak lontarkan. Bahawa balik-balik ialah kepada masalah bahawa yang pertamanya kerajaan tidak mengambil tindakan yang segera untuk menangani masalah itu. Apakah kementerian-kementerian yang terlibat, terbabit, mereka tidak mengambil satu langkah proaktif apabila masalah dah nampak berlaku, dan ini bukan baru. Dah berbulan-bulan dah boleh agak lah. Musim perayaan, apabila Hari Raya Aidilfitri, permintaan mesti tinggi, ini bila boleh agak dah. Tak payahlah tunggu benda itu berlaku. Betul. Jadi persoalannya ialah, dan kritikan kita ialah, mengapa kementerian yang terlibat tidak mengambil tindakan proaktif yang lebih awal supaya dapat mengelakkan masalah-masalah ini seperti ini berlaku, dan bukannya tunggu satu masalah menjadi krisis baru dah nak tunjuk hero. Jadi ini sesuatu yang kita nak kritik lah. Dan kalau kita ingat juga awal tahun, rasanya ada satu mesyuarat yang keluar dekat media sosial yang begitu gah lah, yang ditunjuk dengan muzik yang begitu gah, yang mana mesyuarat tu berjaya mengatakan menurunkan ayam tu sebanyak 20 sen. Jadi itu bulan awal tahun ni. Jadi sampai sekarang kita tengok macam tak ada apa-apa penyelesaian lagi. Jadi persoalannya Anthony adalah, adakah sebenarnya kerajaan ni faham atau tidak permasalahan yang berlaku ni, dan mereka ni ada political will ke untuk selesaikan? Sudah tentu mereka tahu bahawa apa-apa masalah dia mesti nak selesaikan, nak tunjuk sekurang-kurangnya tunjuk ada penyelesaian lah. Sebab ini dia pun tahu nak berdepan dengan pilihan raya tak lama lagi. Tetapi adakah
kerajaan benar-benar faham permasalahan dan ada rangka yang betul untuk menangani masalah ini. Itu menjadi persoalan. Itu yang perlu kita sebagai pembangkang kita perlu kritik bahawa mereka tak cukup pemahaman terhadap sesuatu isu itu. Dan sepatutnya menteri-menteri perlu fokus betul-betul mengambil langkah proaktif. Masalah apabila berlaku, jangan tunggu masalah itu berlaku. Saya juga pernah jadi menteri. Kita kadang-kadang apabila sudah ada pengalaman, 1 tahun dia kata tak ada pengalaman, dah masuk tahun kedua dah ada pengalaman lah. Terutamanya masalah-masalah yang bermusim. Yalah. Okay? Permintaan tinggi masa musim, perayaan, semua bidang tahu, semua orang tahu. Jadi apabila sudah ada pengalaman, tahun kedua jangan buat begitu. Buatlah homework yang lebih awal, buatlah langkah yang lebih awal. Jadi dah boleh agaklah sesuatu masalah tu, ambil langkah proaktif. Tapi ini tak. Ini saya rasa menteri-menteri dalam kabinet ini kebanyakannya adalah dia boleh sibuk dengan benda lain. Okay? Hari ini Kuala Lumpur dilanda banjir lagi. Tapi menteri wilayah kat mana? Menteri wilayah jawapannya kat Jepun. Apa benda dia nak ikut Perdana Menteri pergi Jepun? Apa kena mengena dengan menteri wilayah? Betul. Kan? Perdana Menteri pergi Jepun, ada lawatan rasmi kepada Perdana Menteri, ada dia punya sidang kemuncak dan sebagainya. Okey dah, saya tak petikai kerana itu tanggungjawab seorang ketua kerajaan mewakili negara. Tapi dah tak payahlah bawa menteri-menteri yang tak berkaitan. Menteri wilayah apa kaitan dengan Jepun? Betul. Patutnya dia berada di Kuala Lumpur. Masalah besar di Kuala Lumpur, bekalan ayam tak cukup, langkah di traffic jam teruk, traffic jam begitu teruk tiap-tiap hari, banjir kilat, benda-benda ini tak bagi fokus, ikut pergi Jepun. Jadi itulah yang saya nak nyatakan bahawa kadang-kala masalah itu ialah masalah keupayaan dan juga sama ada seseorang menteri itu mengambil langkah yang proaktif lah.